Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lim Kit Siang berkata, Malaysia menghadapi constitutional crisis ataupun krisis perlembagaan. Anwar Ibrahim pula berkata, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah derhaka kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Ada desakan menyuruh Muhyiddin letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa akan berlaku selepas Muhyiddin letak jawatan? Tidak tahu. Sebab mereka tidak cerita. Adakah Parlimen akan dibubar dan pilihan raya umum diadakan? Ataupun Perdana Menteri baru dari UMNO ambil alih? Atau Perdana Menteri baru dari Pakatan Harapan ambil alih? Mereka tidak sebut. Hanya perlu Muhyiddin letak jawatan. Full stop. Ada juga yang berkata Agong mesti pecat Muhyiddin. Sack Muhyiddin. Ini semua karut. Dan ini hanya propaganda untuk memberi gambaran negatif. Bermaknanya Perdana Menteri dan Agong sudah clash. Agong sudah murka. Perdana Menteri derhaka. Perdana Menteri perlu dibuang dan diganti. Diganti dengan kerajaan baru dan Perdana Menteri baru. That's all. The perception game yang puak anti kerajaan ni cuba main. Mari kita cerita dulu tentang Agong pecat Perdana Menteri. Perkara ni telah dijelaskan pada tahun 58. Lebih kurang setahun selepas merdeka. Semasa itu, Seri Paduka Baginda Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman, telah berkata yang di Malaysia ni Agong tak boleh pecat Perdana Menteri. Dan maknanya Agong hanya boleh melantik Perdana Menteri tapi tak boleh pecat Perdana Menteri. Itu Seri Paduka Baginda Tuanku Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman telah berkata. Dan Perdana Menteri yang pertama, Tengku Abdul Rahman, telah tulis di dalam buku beliau apa yang Agong beritahu, iaitu Agong tidak boleh pecat Perdana Menteri, tidak ada kuasa pecat Perdana Menteri. Perkara ni tahun 58 sudah dijelaskan dan siapa yang tidak malas membaca akan tahu. Sebab perkara ni telah ditulis oleh Tengku Abdul Rahman sendiri, Perdana Menteri yang pertama. So the issue of Agong buang Perdana Menteri atau pecat Perdana Menteri ataupun sack Perdana Menteri tidak timbul. That is not the issue. Dan isu Muhyiddin letak jawatan. Sebab apa? Sebab Muhyiddin derhaka kepada Agong, derhaka treason dengan Agong. Derhaka means treason. Treason against the king ataupun derhaka kepada mana-mana satu Raja Melayu tidak ada di dalam prinsip atau konsep Malaysia. Dalam perlembagaan tak ada, tak sebut. Kalau kita nak timbulkan isu Muhyiddin derhaka kepada Agong, bermaknanya it has to be a criminal offence. Maknanya satu jenayah. Tapi ini bukan jenayah. Dan ini tidak tercatat, tidak tertulis di dalam perlembagaan. Derhaka ni ialah konsep dulu. Semasa Sultan ada kuasa mutlak, absolute power. Tapi semenjak merdeka, di mana raja-raja Melayu telah diturunkan pangkat
atau turunkan kuasa kepada raja perlembagaan, bermakna kuasa mutlak raja sudah tidak ada. They are just constitutional monarchs, not absolute monarchs. So kita tidak boleh derhaka kepada raja sebab konsep raja mutlak itu tidak ada. Dulu sekira raja titah, misalan raja kata saya nak bini awak, cerai bini awak supaya saya boleh ambil. Kalau kita tak cerai, itu sudah derhaka. Sebab raja nak bini kita, kita tak sanggup serah bini kita kepada raja, maka kita derhaka dan boleh dibunuh. Because treason, the crime of treason, the punishment is death. Kalau kita derhaka, hukum dia bunuh. Tak kisahlah apa dia, zalim ke tak zalim ke, it's beside the point. Asalkan raja kata better berkenan, maka kena ikutlah, biar apa sekalipun. That is the concept of derhaka. Hari ini tidak ada konsep derhaka. It doesn't exist. Jadi yang Anwar ni duduk menjerit derhaka ni, diingat ni masa zaman Hang Tuah ke atau zaman Hang Jebat ke? Zaman tu sudah tidak wujud lagi. So all those argument tentang krisis perlembagaan, derhaka kepada agung, tidak turut titah agung dan sebagainya is all nonsense. Itu hanya nak menimbulkan emosi orang Melayu dan rakyat Malaysia bahawasanya ada satu jenayah telah dilakukan oleh Muhyiddin oleh kerana Muhyiddin ni tidak turut titah, tidak ikut perintah agung. Sarawak Report pun ada tulis hari ni mengatakan order ini, perintah dari raja, dari agung tidak diturut oleh Muhyiddin. Mana boleh agung perintah ataupun order Perdana Menteri? Sarawak Report ni pun mengarut. Takkanlah mereka tak tahu. Di England ni boleh ke Ratu Elizabeth, Queen Elizabeth ni arah Boris Johnson, makna order Boris Johnson untuk buat sesuatu? Tak boleh. Di Malaysia pun tak boleh. Mereka pun nak cuba mengelirukan rakyat. All that is nonsense. Now, di mana yang kata Muhyiddin ni langgar titah, tak turut titah ataupun derhaka kepada agung? Pada minggu lepas, sebelum Parlimen bersidang, Kabinet telah buat 2 keputusan. Satunya untuk melanjutkan tempoh darurat di Sarawak, dan nombor 2 untuk tarik balik ordinan darurat. Dan 2 keputusan ini telah disembah kepada Tuanku Agong. Tuanku Agong ada kata masa suntuk sangat. Tapi yang lanjutan emergency ataupun darurat di Sarawak ni hari ni sudah diumum. Cuma yang tarik balik ni ordinan darurat yang tuanku tidak berkenan atas alasan suntuk sangat masa, tidak cukup masa untuk kaji. Tapi dua-dua ni yang disembah ke tuanku, satu lulus, iaitu lanjutan darurat Sarawak. Satu lagi ni tak lulus kerana suntuk sangat masa. Kalau masa suntuk, macam mana yang Sarawak ni lulus? Yang tentang pembatalan ordinan pula tak lulus. Jadi alasan yang masa suntuk sangat, tidak cukup masa ni mungkin satu alasan yang tidak berasas. Because you agreed to one, you did not agree to the other. Jadi macam mana satu ni cukup masa, satu lagi tak cukup masa. So that one is mungkin satu excuse sahaja untuk nak menjelaskan sebab apa tuanku tidak berkenan, did not consent. Tapi isu dia, tuanku suruh perkara ni dibentang di Parlimen dulu. Selepas dibentang di Parlimen, maknanya tuanku akan sign. Tapi soalan dia, adakah perlu Parlimen membincang perkara ini?
Sebab parlimen juga, kalau nak kira, ahli parlimen pembangkang juga, yang marah sangat tentang ordinan darurat tadi. Ordinan darurat ni, yang berkuat kuasa dalam tempoh darurat, ramai ahli parlimen pembangkang tidak setuju. Mereka bantah. Mereka kata ni undemokratik. Sebab apa kita ada ordinan darurat? Dalam tempoh masa darurat bermaknanya kerajaan bebas untuk buat ini atau untuk buat itu, tanpa undang-undang yang dibentuk oleh parlimen. So the opposition were unhappy with the ordinan darurat. Mereka bantah ordinan darurat dan mereka kata kerajaan gagal. Sebab kerajaan gagal ni bermaknanya tidak ada demokrasi dalam Malaysia. Macam mana kita ada ordinan darurat ni? Ini undemokratik. Bermaknanya ini satu boleh katakan evidence yang kerajaan gagal. Lepas tu kabinet buat keputusan untuk tarik balik ordinan darurat, batalkan ordinan darurat. Bukan saja kerana pembangkang not happy, kerana pembangkang bantah ordinan tersebut, tetapi oleh kerana darurat pun nak tamat esok hari Ahad. Darurat tamat. Jadi sebab apa kita perlu ordinan darurat ataupun undang-undang darurat apabila darurat pun dah tamat? Sekarang ni mereka buat kecoh. Mereka bantah pembatalan ordinan tadi. Jadi dah lama berapa bulan mereka bantah ordinan. Apabila dibatalkan, ditarik balik, mereka bantah pula. Jadi yang mana dia orang nak ni? Bila ada ordinan darurat, mereka buat kecoh. Bila ordinan darurat tu dibatalkan, mereka buat kecoh juga. Dan kekecohan mereka ialah bukan dari segi ordinan itu, tapi dari segi teknikal. Bermaknanya kerajaan membatalkan ordinan itu tanpa direstui oleh Agong. Tapi adakah ini perlu direstui oleh Agong? Sebab perkara ini ialah keputusan kabinet dan kabinet berkuasa untuk buat keputusan oleh kerana this ordinance is not act of parliament. Ordinance ni tidak lulus oleh parlimen dan sekiranya lah kata Agong tidak mahu tanda tangani bil tersebut ataupun penarikan ataupun batalan ordinance tersebut, it does not matter oleh kerana apabila tamatnya waktu darurat dalam masa 6 bulan, semua ordinan-ordinan tu secara automatik juga akan tamat. So the government can do nothing. Dan adakah ini matlamat mereka bahawasanya besok 1 hari bulan Ogos hari Ahad darurat tamat. Tapi undang-undang darurat tidak tamat. Undang-undang darurat ni akan berkuat kuasa lagi 6 bulan. Bermaknanya, walaupun darurat sudah tamat, deklarasi darurat sudah tamat, tapi undang-undang darurat masih berkuat kuasa lagi 6 bulan. Jadi, kalau sekira undang-undang darurat ataupun ordinan darurat ni undemokratik, jadi adakah pembangkang mahu undang-undang undemokratik ni berkuat kuasa lagi 6 bulan walaupun darurat sudah tamat? Jadi kita keliru. What do they want? Do they want this emergency ordinance or do they not want emergency ordinance? Kalau emergency ordinance ni undemokratik, sebab apa mereka bantah apabila dibatal? This is something we cannot understand. Dan sekiranya lah kerajaan buat keputusan untuk batal undang-undang darurat dan sekiranya Duli Yang Maha Mulia tidak mahu tanda tangani bil tersebut, dalam masa 30 hari, within 30 days, dia automatic akan jadi undang-undang anyway. Maknanya,
Kalau kerajaan tidak batal, ianya akan dibatal secara automatik dalam 6 bulan. Sekira government batal, tapi Agong tidak mau sign, dia akan automatik dibatal 30 hari. So, undang-undang darurat ni, walaupun darurat tamat besok, undang-undang darurat ni akan berkuat kuasa either 30 hari atau 6 bulan. Either or. 30 hari sekira Agong tak sign, 6 bulan sekiranya kerajaan tidak membatalkannya. So, apa isu dia? Tak faham. And this is actually yang mengelirukan. Tapi pihak anti kerajaan, pakatan dan siapa yang menentang kerajaan menimbulkan isu ni as if it's an issue. Padahal it's not an issue. It is not at all an issue. And it is not a constitutional crisis. Oleh kerana, walaupun tuanku telah titah yang tuanku mau perkara ni dibawa ke parlimen, titah tu bukan satu tanggungjawab ataupun mengikut perlembagaan perlu dibuat. Sebab sekarang ni, titah ni is only the wishes of the rulers, the wishes of the Agong. Dia bukan boleh dianggap sebagai undang-undang. Titah ni di luar di luar undang-undang atau di luar perlembagaan. Perdana Menteri atau kerajaan boleh ikut atau jangan ikut. It's okay. It's all up to the government. Of course, kalau dari segi diplomasi, sekira tuanku titah, kita ikut, ambil hati tuanku. Tapi adakah ini dari segi undang-undang satu kesalahan? Is it a violation of the law? Is it a violation of the constitution? No, bukan. Jadi, tuanku pun patut titah ikut undang-undang atau ikut perlembagaan. So, that is the issue sekarang ni. And it's made to be seen like Putrajaya dan Istana Negara clash. That is the issue here. Dan surat yang kedua pada hari Khamis baru ni, ada dua surat yang keluar dari Istana Negara. Satu surat resmi daripada Istana Negara kepada kerajaan. Satu lagi is personal letter dari Agong ke Muhyiddin. So, surat resmi itu memang untuk santapan ramai lah. It's for public consumption. Bermaknanya ini dari Istana Negara kepada kerajaan apa yang tuanku titah. The second letter is personal. Sepatutnya dari Agong kepada Muhyiddin. Tetapi apabila surat tu dihantar ke Muhyiddin, ada orang-orang tertentu yang bocorkan surat tu. Jadi surat tu is not supposed to be for public. That surat tu is personal, private letter dari Agong ke Perdana Menteri. Dan surat tu menjelaskan, explaining sebab apa tuanku perlu kerajaan bertindak begini atau begitu. Is tuanku's explanation why tuanku mau perkara ni dibangkit di parlimen. That's all. It's not supposed to be exposed to public. Tapi ada golongan yang telah bocorkan surat tu, dan akhbar pun telah kata surat yang bocor. Dia orang pun acknowledge surat tu bocor. Dan tujuan mereka bocorkan surat tu ialah untuk nak memberi gambaran yang tuanku murka. Yang tuanku ni not happy with the Prime Minister. Untuk menimbulkan perception yang ada constitutional crisis. Jadi memang this whole issue has been politicized. Dan tuanku pun telah diletak di dalam satu situasi di mana dilihat yang tuanku ni bermain politik, yang tuanku ni berpakat dengan golongan anti kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan. That is what
they are trying to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.